wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okay, Alhamdulillah. Allah Ta'ala telah menemukan kita dan ditakdirkan pertemuan ini pada pertemuan-pertemuan kebaikan. Dan marilah kita dengan merasakan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita rasakan bagaimana kekuatan untuk hadir ini bukan daripada kita, tetapi adalah dengan ihsan dan kurnia Allah. Dia datangkan kita pada taman yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman syurga. Semoga kita faham kedudukan ini dan kita boleh membuat sesuatu yang sepatutnya, iaitu melahirkan rasa syukur. Ini bukan majlis biasa, ini majlis yang Rasulullah suka, ini majlis yang malaikat-malaikat rahmat sayang. Jadi mari kita sama-sama melahirkan rasa syukur kerana dipilih pada tengah hari ini. Okey, kita tengok kitab, muka surat berapa? 138. Cara meninggalkan, tu ke? Bawah. Kat mana? Okey, cara meninggalkan sifat hasad. Dekat ini dia maksiat batin ni. Dia tulis itu, pertama hasad, kedua riak, ketiga ujub. Lepas tu dia baca satu hadis yang panjang yang menunjukkan bahawa sifat-sifat ni akan membuatkan amalan-amalan kita tertolak. Nanti ada satu hadis yang panjang lah, kita baca. Daripada tiga ni lah nanti lahirnya benda lain. Sombong, apa semua lahir kat situ lah. Jadi dia nak sekat dalam Bidayatul Hidayah ni, Imam Ghazali nak sekat punca ni. Apa punca ni? Yang tiga ni lah. Hasad, riak, ujub. Yang tiga ni. Okey, sekarang ni kita yang kerja kita, kita kena faham apa benda sifat ni dan bagaimana cara kita nak jauhi ke apa benda ke lah. Tu nama dia tu. Cara meninggalkan sifat hasad. Okey, kita salin nota. Elok salin nota ni. Ni cuaca sejuk-sejuk ni, aircon ni, Afdal ni tidur. Jadi nak elak tidur ni, tangan ni bekerja, otak ni bekerja, dia tak tidur lah. Dia tak tidur. Kalau kita tak catit, memang kita tidur. Sungguh saya cakap. Saya ni pun kalau tak bercakap, saya tidur ni. Jadi, sama-sama kita jangan tidur lah. Tak payahlah, jangan tidur, tak payah lawa Kan orang boleh dah buat, jadi jangan buat. Kan kena halau dengan guard kan. So, jangan tidur lah, saya cakap gitulah. Kalau tidur saya cakap lembut lah, jangan tidur Ketuk meja pun tidur, nak cakap lembut-lembut lagi tidur. Hasad ni satu sifat. Sifat ni satu kelakuan lah. Kita faham dulu, hasad ni, dia sifat apa? Dia sifat mazmumah. Kena baca ni dulu. Dia sifat mazmumah. Apa sifat mazmumah ni? Ini sifat keji. Sifat keji. Sifat tak elok. Sifat kotor. Ini sifat keji. Sifat keji. Sifat tercela. Ni semua dipanggil mazmumah ni dengan sifat keji. Sifat tercela. Siapa cela? Allah dan Rasul cela. Kalau orang ada sifat ni. Sifat tercela. Sifat terkeji. Sifat buruk. Perangai jahat. Apa lagi yang sebut?
Dan dia lahir daripada mana? Dia lahir daripada mana ni? Sifat ni lahir dari mana? Dari ada satu bahagian daripada anggota yang nama dia hati. Maknanya hasad ni dia perangai hati. Dia watak hati. Dia watak hati yang jahat. Orang yang ada hati jahat, dia ada hasad. Jadi tempat dia ni hati. Kena faham ni dulu. Tempat dia ni hati. Ni hati. Sifat hasad ini adalah bercabang daripada sifat bakhil. Bercabang dari sifat bakhil. Ni hasad ni. Dia ada satu benda. Dia kata cabang dari bakhil. Apa maksud cabang? Cabang dari bakhil. Maknanya dia datang dari bakhil. Datang dari ada watak bakhil. Ni punca. Bakhil ni kedekut. Jadi kalau tak nak ada sifat hasad, jangan ada sifat bakhil. Sebab dia akibat dia bawa pada hasad. Jangan ada sifat bakhil. Jadi lawan daripada bakhil ni adalah pemurah. Maksud sini, jangan ada sifat tak suka orang dapat kebaikan. Tak suka orang dapat nikmat. Sama ada kebaikan tu kita beri atau orang yang bagi. Atau dia dapat nikmat daripada Allah. Kita tak suka. Bila kita suka, itu nama dia hasad. Punca dia apa? Punca dia daripada bakhil. Tu nak kena tengok definisi dia. Definisi dia dulu. Apa definisi ni? Ini kalau salah, bahaya. Kenapa? Hasad ni Rasulullah dah kata, dia memakan amal. Nak kena tengok definisi dia. Ini kena ada ilmu ni. Sebab ni penyakit. Kalau kita tak ada ilmu, nanti, kita tak sedar kita hasad kat orang. Tak sedar amalan kita, buku amalan kita hilang. Terbakar. Ini bila tidak suka orang lain dapat nikmat atau suka nikmat orang lain hilang. Ni dia paling mudah ni lah. Ni nama dia dengki. Ni nama dia hasad. Tu nak kena tahu definisi ni. Orang tu dia dapat tiap-tiap tahun pekerja terbaik. Tahun ni tak dapat. Kita kata bagus lah tak dapat. Kita suka apa? Suka dia tak dapat. Itu maknanya apa? Maknanya kita dengki dia dapat. Ni kalau tak dapat lah, diam je lah. Tak apa, jangan cakap bagus. Bagus lah tak dapat. Elok lah tak dapat. Tahun ni tak dapat. Tahun ni tak dapat. Itu ada rasa dengki tu. Tak sedar. Waktu tu dia rasa dalam hati dia gitu. Waktu tu lah buku amalan ni terbakar. Bagaimana dibakar apa? Dibakar kebaikan pahala dia seperti mana kayu yang bakar daun kering. Ini jaga-jaga. Hasad ni, penyakit hasad ni tak sedar dia menular dalam organisasi. Selalunya lah. Dia menular dalam apa-apa organisasi. Keluarga dalam ni. Jadi syaitan ni, dia tahu nak rosakkan amal orang. Dia tahan kita zikir, kita tak dapat kita zikir. Dia tahan kita belajar agama, tak dapat kita belajar agama. Maknanya kita dapat lahirkan pahala dengan kedengaran amal Allah, kita dapat lahir pahala. Dekat buku. Lepas tu dia punya next step, macam mana aku nak bakar pahala ni? Jangan dibawa mati. Sebab apa? Dia punya KPI, nak masukkan manusia ni dalam neraka.
Dan dia tahu. Sekarang ni nak tahan beramal tak boleh. Tak boleh beramal. Jadi nak buat apa? Rosak amal dia. Bakar amal dia atas muka bumi. Jangan bagi dia bawa balik. Jangan bagi tunjuk amalan dia dekat pada masyar. Nak buat apa? Jahannam ke amal dia. Bakar amal dia. Macam mana kayu api makan kayu kering. Jadi buat macam mana? Masukkan hati dia rasa hasad. Rasa hasad. Buat macam mana? Tengok, suruh tengok keliling. Tengok, oh kawan ni dapat nikmat. Tengok, kawan kau dapat nikmat. Tak patut kan, elok ni nikmat tak ada kat dia kan. Dia bisik-bisik, dia guna nafsu, dia cakap-cakap, kita kata, elok dia ni jahannam pun bagus lah. Elok dia sihat, kita doakan dia jahannam, kita doakan dia sakit, kita doakan dia menderita. Elok dia nak pangkat, kita kata, biar dia nak pangkat, nanti dia kena tukar dekat Sabah Sarawak, dia tahu tinggal keluarga dia, baru dia rasa padan muka dia. Ini perkataan dengki. Syaitan dengan nafsu, pandai dia guna ni, waktu tu amal kita bakar. Jadi dia senang hati, dia tepuk tangan. Kenapa? Dia tak dapat tahan kita beramal, kita dapat pahala, dia nak rosakkan amal tu. Dengan apa? Dengan datangkan rasa hasad hati kita. Oh, ini bahaya. Nanti balik pada Allah, nanti tengok-tengok tak ada apa. Ingatkan banyak pahala. Rupanya tak ada pahala. Kenapa tak ada pahala? Dah dibakar. Kenapa dibakar? Dibakar dengan sifat yang bernama hasad. Tu nak kena jaga-jaga. Lepas tu bila kita belajar di sini kan, kita tahulah. Jangan bakar amalan sendiri. Dalam amalan sendiri tak banyak. Bakar. Lepas tu elaklah duduk berkumpul, berbual dengan pejabat, berbual kat kantin. Jangan berbual benda-benda yang boleh mengeluarkan hasad dalam hati kau. Jangan berbual benda ni. Jangan bakar amalan sendiri. Kita ni pergi lunch, bukan pergi bakar amalan. Tapi tak sedar kita bukan pergi lunch, kita pergi bakar amalan kita ke kafeteria. Tanpa sedar. Kenapa ni? Berbual-bual dengan ni lah. Tak puas hati dengan orang ni. Orang ni tak puas hati dengan orang ni. Alah, penat lah. So tired tu. Betul Adik saya dulu dia 50 lebih. Dia berhenti kerja lah. Dia buat training lah. Dia buat sendiri. Saya tanya dia apa yang paling best. Adik yang bawah saya lah. Apa yang the paling best yang kau dapat bila kau berhenti kerja. Memang jadi suruh rumah tangga lah. Maksudnya kalau ada job, kau buat lah. Dia cakap satu je. I am free from membawang. Dia cakap pasal tu. Jaga-jaga tau. Lagi ramai organisasi, lagi banyak perkara berlaku, lagi terdedah kita kepada hasad. Jaga-jagalah. Lepas tu kalau semua orang faham, semua orang lebih hati-hati tau. Nak cakap hati-hati, nak gini hati-hati. Kenapa? Dia mudah, kucil je. Sikit dia puk masuk hasad. Kalau boleh tengok, tak apa Kau boleh nampak tau. Tengah cakap-cakap, dengki-dengki yang kawan. Ada cakap perkataan dengki kawan. Tiba-tiba bau hangit. Apa terbakar ni? Kalau boleh cium, best. Dari sini lah terbakar. Apa terbakar ni? Tak ada. Apa ni terbakar? Tak ada apa pun. Tak ada apa-apa. Buku amal kau tengah kena bakar. Kenapa? Kau telah melakukan hasad dengki pada orang. Hasad dengki. Dengar kawan naik pangkat, kena tukar departmen, dengar pula ada problem pula. Rumah jauh, terpaksa pindah rumah, terpaksa berhentikan anak sekolah, terpaksa berhentikan anak tuition, terpaksa bini berhenti kerja ikut dia sebab rumah jauh dan masalah. Kita kata apa? Kita kata ni. Dulu belagak sangat naik pangkat. Baguslah badan kau. Ni hasad. Patutnya simpati lah. Kalau tak simpati pun diam lah. Cukup diam. Jangan ambil mancis, pergi nyala. Bengong betul. Tu lama kata bodohnya kau. Kau pergi bakar amalan kau buat apa? Atau kenapa benda ni berada? Benda ni banyak berlaku. Benda ni banyak berlaku kat organisasi yang saya kerja dulu saya dengar lah macam-macam. Kadang memang gimas lah. Memang menggimaskan. Kadang sampai kita rasa kita nak keluar je dari tempat duduknya meja makan. Kita rasa nak bangun. Aduh, bahaya lah ni. Bahaya apa ni? Mancis dah ada kat tangan tu. Mancis dah ada kat tangan. Buku dah ada kat depan. Buku amal ibadat ni. Tunggu nak habis.
Bukan dia makan perlahan, bukan kita boleh padam. Rasulullah kata dia makan macam api makan kayu yang kering. Perlahan je. Turun gitu. Siapa yang buat mancing ni? Kawan-kawan dah mula dah nak pergi mancing kat kita, nak bakar amal kita. Kenapa? Dia berbual perkara yang boleh melahirkan hasad di hati kita. Ni yang tak best ni. Satulah antara perkara yang ulama suruh, hendaklah kau mengasingkan diri dia manusia. Itu dia. Mengasingkan diri manusia. Kalau rasa organisasi ni kawan kita ni ramai suka ngumpat lah apa benda, pergi makan seorang. Pergi makan seorang. Pergi makan seorang makan. Makan tengah hari kan, orang dah nak pukul 2, orang dah nak balik, biabat dah kantin dah tak ada orang, kita makan seorang. Makan seorang. Kalau sampai peringkat tu kita mesti buat lah. Untuk menyelamatkan amal kita kena buat lah. Tapi nampak pelik lah. Yang orang Melayu kata kerus sumbang. Tak kira lah sumbang tak peduli lah. Aku nak selamatkan amal aku dah tak banyak. Amal aku dah tak banyak. Lepas tu elaklah diri dia kumpul-kumpul kalau kita bercerita benda-benda yang tidak baik lah. Tu jaga-jaga tu. Punca dia apa? Kedekut. Kerana orang yang bakhil ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya dengan orang lain. Dan syahih bercakap dalam bakhil ialah orang yang tidak mahu melihat kurnia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan perbendaharaannya tercurah kepada siapa saja daripada Allah. Saya ni lebih dahsyat. Dia kalau dulu guru kata, dia kata ni kalau kita ni ibaratnya nikmat Allah. Allah akan beri kepada hamba dia kepada mana-mana hamba yang dikenaki. Kalau dia bagi pada seni lah. Dia bagi pada A. Lepas tu mungkin juga diberi pada B. Ni, apa-apa nikmat lah, kebaikan. Ini diberi pada B, contoh ini diberi pada A. Tapi ada seorang ni C, dia tak dapat. Dia tak dapat apa? Tapi dia tak suka benda ni dapat kat A, benda ni dapat kat B. Tu ada, itu dah boleh sahih. Sahih ni apa? Dia tak suka perbendaharaan Allah dan kurnia Allah yang sebenarnya bukan dia punya. Memang bukan dia punya. Mana dia ada kuasa nak kata, okey, ni nikmat ni datang ke aku, datang ke B. A tak dapat. Dia tak boleh kata. Dia tak boleh buat sebenarnya. Mustahil. Tapi dia berlagak begitu dan dia kata, kenapa aku tak dapat, dia dapat? Tak patut dia dapat. Nampaklah ni dekat organisasi ni banyak berlaku ni. Tetapi Allah takdirkan dia dapat. Kita faham. Dan kita bukan sesuatu yang berkuasa, boleh takdirkan sama dapat. Betul tak? Kalau takdirkan sama dapat. Inilah besok nanti promotion, naik pangkat, apa benda semua ni benda-benda gini lah. Bila ada ketidakpuashatian ni, maka akan lahirlah satu benda nama hasad. Kalau kita tak hati-hati menangani benda ni. Berapa ramai orang terbakar amal dia tanpa disedar. Berapa ramai orang terbakar amal tanpa disedar. Kenapa? Dia bakar amal dia dengan mancis dengan api. Api tu nama dia hasad. Dalam keluarga. Dalam keluarga sendiri kan adik-beradik. Anak dia pandai dapat 5A. Anak kita dapat 2A. Tak apalah, eloklah nak dapat 5A. Kita dengki kita dengki. Kita cakap macam-macam lah. Alah 5A tak beli soalan ke apa tu. Ni hasad ni. Ni ada kabel ke apa 5A. Ni dengki. Dia dapat nikmat, anak dia dapat 5A. Kalau kita tak nak ucap tahniah sekalipun, kita diam je lah. Kita kata ni tak patut dia dapat. Alah dia ni gini gitu. Macam-macam cakap ni. Yang tak sedar kita bakal buku amal kita tau. Jaga-jaga Nanti pulang pada Allah buku amal tak ada. Mana buku amal kau? Mana ada buku amal kau? Malaikat kata, bila kau beramal? Aku beramal, aku pergi surau, aku pergi masjid.
Amal kau kan dah dibakar. Kau bakar dulu. Kau bakar dengan apa? Kau kan bakar dengan hasrat kau. Apa hasrat tu lah? Malaikat katanya kau tak belajar kenapa? Ha. Orang pergi surau, kau pergi mendat dekat atas. Dah jadi mendat 101. Triple 20. Double 20. Bullseye 50. Triple 20 60. Double 20 40. Mendat. Setiap petang orang balik dah cepat pergi maghrib. Pergilah belajar ni asalnya apa? Belajar batas laut. Duduk sembang. Main pingpong. Tak juga jadi malong. Kalau jadi malong main world champion boleh tahan. Ni Taku dengan kawan dia best friend. Tony Taku tak? Tony Taku? Dia nama bola tu lah ni Taku. Oh, tak pernah main pingpong. Main bola. Main apa? Main tenis? Main golf? Mobile Legend. Itu cucu aku yang main Mobile Legend. Rugi penat beramal Banyak mana amal kita ni? Boleh kira sendiri lah. Yang dibakar ni amal apa? Amal yang Allah terima. Allah yang Allah terima. Nak buat Allah terima amal ni bukan mudah. Ikhlas lah tak faham. Macam-macam benda lah tak faham. Syarat rukun tak tahu. Maka sahih ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasad inilah orang yang merasa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dan kurnia kepada salah seorang daripada hamba-hamba Allah. Dia rasa tak seronok. Sebab tu ulama kata, nak menghilangkan hasad ni, pergi ucap tahniah. Tahu ucap tahniah tak? Dia naik stage, APC. Kita dekat bawah. Orang semua kata, patutnya kau dapat tau. Orang cakap ni. Bila nama dia keluar je, patutnya bukan dia lah. Patutnya, kita dengar perbualan tu lah. Patutnya dia ni dapat. Tapi itulah, dia ni pakai kipas. Kawan ni pakai aircon. Macam-macam lah cakap. Ni perkataan hasad ni keluar. Dahsyat tau. Perumpamaan ni. Ini bukan 1 horsepower. Kau 1 power. Dia aircon 2.5 Double blower saya dengar perkataan ni sangat menyedihkan lah. Ramai waktu tu dah terbakar amal tak sedar ni. Sedap cakap. Seronok cakap. Dan dia ajak kita untuk membakar amal. Dia ajak kita ni. Patutnya kita dapat. Orang cakap kita dapat. Tapi kita tak dapat. Ini dalam organisasi ni. Dia tengah ajak kita. Mai kita bakar amal sebenarnya. Kita jangan cakap apa-apa. Kita diam. Kita jumpa orang yang dapat tu. Kita punya kompetitor tu. Kita kata tahniah. Bagus. Rezeki kau. Dah. Bila kita kata rezeki kita, syaitan akan menangis-nangis. Kenapa? Dia gagal bakar amal kita. Nanti syaitan kata lagi, betul lah rezeki dia, tapi tak patut kan? Dia tak betul rasa? Tak patut kan? Tak patut kan? Dia kata ni. Selagi kita tak anggur, dia kata, tak patut lah dia dapat. Syaitan dengan nafsu ni, dia cipta dialog. Patut engkau. Tak apa, nanti dia naik pangkat Dia kena tukar dekat penalaman. Badan boleh kan? Kan? Kita ni tahan ni, jangan dengki. Kan? Dia suruh kita, ya, habis. Nak cakap apa? Apa nak lawan dengan apa hati ni yang sedang diasap untuk menjadi hasad ni? Apa hujah dia? Nak lawan syaitan ni punya cadangan. Kan? Tak patut kan? Kan? Nak kata apa ni? Ya, tak boleh. Kalau kata dia habis. Nak kata apa? Bodoh syaitan. Kau tak tahu takdir Tuhan. Bodoh nafsu. Nafsu siapa? Nafsu kita lah. Kau bodoh, kau tak tahu takdir Tuhan. Kau tahu Allah yang takdirkan dia dapat. Tapi kan dia dapat cara bodek. Peduli apa? Aku dia bodek. Dia bodek tak dapat, dia dapat cara tak baik. Itu urusan dia ke Tuhan. Kau urusan aku. Tak apa, kau baca Yasin ni beda Jahannam. Dia suruh baca Yasin.
Bengong betul baca Yasin Jahannam. Tutup hasutan ini, patahkan hujah dia dengan ilmu yang kita ada. Betul? Dia bagi kita input ke akal suruh asad. Kita ada hujah, patahkan hujah dia. Ini takdir Allah. Yang pasti engkau dengan aku tak bisa melawan Pak. Enggak bisa melawan. Pokoknya kau tak bisa melawan. Kenapa? Pokoknya pokok kelapa sawit. Wah, syaitan kata dia ni cakap Indonesia pula ni. Kenapa? Kita ada hujah. Hujah ni apa? Inilah hujah dia, ilmu. Takdir. Ya, takdir. Mana boleh kau ubah? Allah dah nak A dengan B dapat. Syaitan kata dia tak patut dapat. Kau patutnya tak suka dia dapat. Dia tak cakap patutnya kau dengki. Dia tak cakap perkataan tu. Dia guna perkataan lain. Supaya tak nampak dengki yang berlaku. Sebab dia tahu, kita tahu kalau dengki amalan kita dibakar. Digunakan perkataan lain. Yang nampak indah. Yang nampak indah. Yang nampak indah. Bukan riba, faedah. Yang nampak indah. Yang nampak indah. Bukan riba, faedah. Bukan riba, konvensional. Tengok bunyi dia sedap macam profesional. Lebih kurang lah. Nel. Sebenarnya bukan konvensional. Sebenarnya. Patut bank kata, pakcik, ini pinjaman Islam, ini pinjaman riba. Takkan macam itulah. Tapi dia kata apa? Ini pinjaman Islam, ini conventional. What are you talking around about? I don't care, boy. Conventional cakap ni riba. Pakcik, ni pinjaman Islam. Okey, pakcik, ni riba. Ni riba. Pakcik, ni kalau pakcik ambil ni, Allah Ta'ala Islam perang. Okey, as a Muslim, saya tak recommend langsung. At all. Walaupun company saya mungkin dapat untung lebih. Saya, boleh? Ni pakcik. Ni Islamic loan. Okey, ni baju ni, saya akad ni, okey, jalan. Pakcik tu kata, ini bayar RM15 lebih sebulan. Tak apa pakcik, RM15, pokoknya tak berdosa. Apalah RM15 pakcik. Kalau 150 pun tak apa, pakcik tak berdosa. Ada yang kata, sama je pakcik. Faham tak dia cakap apa ni? Betul Ada riba dengan tak riba sama? Sama ke? Sama ke syurga dengan neraka? Sama ke pahala dengan dosa? Sama ke jahil dengan berilmu? Mana sama? Tak sama. Allah, ini menakutkan dan benda ni ada di tengah masyarakat kita tau. Bila Islamic loan, dia tunjuk gambar pipe. Tu gambar pipe, air bersih, orang basuh tangan. Tengoklah iklan tu kat bank tu. Tapi kalau conventional loan, dia tak tunjuk pula tarik turun orang tadah. Betul tak? Oh, nama dia sedap. Dulu Pak Yazid kalau cakap benda ni, dia tu marah. Bukan riba, faedah. Bukan songkok, kopiah. Sama tu. Bukan songkok, kopiah dia ada. Sama lah, songkok, kopiah benda sama lah. Tutup kepala, betul tak? Ancor biar. Biar ancor, dia kata. Dia orang perak. Orang typing. Allah. Ni. Bunyi dia lunak. Conventional food. Kalau cakap lidah terlihat, babe. Tukarlah word ni. Jangan cakap word ni. Ini ada, jangan cakap interest. Interest ni faedah. Benda yang beri faedah. Tu nama interest. Cakaplah terang-terang. Ni riba. Cakaplah. Dahsyat air zaman ni. Dahsyatnya dosa ni. Dia berlindung di balik kecantikan. Kecantikan apa? Kecantikan bahasa. Kecantikan bahasa. Kita loan habis, nak bayar tak ada duit. Dia ada satu term, nama apa? Refinance. Wah. Apa? Harmonize, apa? Harmoni, apa? Reharmonize, benda lah. Bunyi dia, indah. Dia patut panggil riba.
Patut bagi itulah. Betul, kalau benda ni beriba, cakaplah riba. Betul tak? Betul Kalau benda dosa, cakaplah dosa. Kita tidak berada di situasi begini. Tapi maknanya kalau kita sendiri tak ada ilmu, kita pun tertipu lah. Tahu tak Allah Ta'ala mengisytiharkan perang bagi mereka yang berurusan dengan riba. Allah isytiharkan perang maksud apa? Allah tak tengok dengan perangan. Allah tak tengok muka manusia yang buat ini. Allah. Tak tahu cakap lah. Tu rezeki masing-masing lah. Ada yang faham-faham. Ada yang salah ni biasa. Silalah. Buatlah apa nak buat. Nak cakap apa. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa saja habuan yang diberikan kepada hamba-hambanya sehingga orang yang hasad itu bercita-cita kalau boleh nikmat itu hilang dari orang lain. Itu makna hasad tu. Nikmat hilang dari orang lain. Ni perkataan yang dekat ni. Dekat slide ni. Ni yang saya tanda ni. Kalau boleh, biar nikmat orang hilang. Nikmat orang lain hilang. Hilang daripada orang lain. Itu kisah Nabi Allah Yusuf. Kan? Nabi Allah Yusuf. Bapa Nabi Allah Yusuf ni nama dia apa? Nabi apa? Nabi Yaakob. Dia ada anak ramai. Dan dia ada isteri lagi seorang. Isteri lagi seorang ni, dia ada anak nama Yusuf dengan nama Bunyamin. Dan dia mendapat wahyu kata nanti satu hari nanti Yusuf ni bakal Nabi. Jadi dia sayang dekat ni. Kat Yusuf ni. Sayang. Jadi adik-beradik tiri ni, yang lain mak ni, cemburu lah, dengki lah. Ni dengki ni. Dengki. Jadi dia punya dengki sampai satu peringkat, dia bawa Nabi Yusuf ni, itu ceritanya kita biasa dengar lah. Dia bawa Nabi Yusuf ni, dia ajak main kat tepi telaga. Kemudian dia tolak Nabi Yusuf kat telaga. Sebelum tu dia suruh Nabi Yusuf buka baju. Jadi dia ambil lah darah apa-apa, dia kata Nabi Yusuf ni telah dia makan segala. Cerita tu kan dalam Quran kata kan. Kenapa tu? Itu dengki. Sampai tahap nak bunuh adik ni. Oh, dahsyat. Itu dengki. Akhirnya jadilah cerita yang panjang lah, kisah Nabi Yusuf tu. Sama juga, bila Nabi Yusuf ni besarnya, dibela oleh Raja apa? Dia Mesir kan? Yang bini dia nama apa? Zulaikha kan? Zulaikha ni, dia tengok Nabi Yusuf membesar depan mata dia. Handsome lah. Cantik, kacak ni. Sampai dia rasa, dia rasa gitulah. Sampai dia panggil Yusuf masuk bilik. Dia gitulah. Akhirnya, itulah kisah jadi Nabi Yusuf baju koyak belakang, koyak depan. Kan dia cerita dekat dalam Quran kan? Habis bila dia pergi cerita ni tersebar, bila bini Raja Mesir ni, dia pergi pasar, dia pergi supermarket, dia pergi mana, orang semua tengok dia. Orang cakap dia. Apalah kau ni, dengan anak angkat pun kau nak buat hal. Dia bilang gitulah perkataan dia. Dengan anak angkat pun kau nak ejaz, dia kata. Padahal tu anak angkat kau. Sedangkan dia tak tahu. Nabi Yusuf ni dia punya cantik. Tak boleh lawan. Perempuan ni dekat Muslim mula bercakap. Masuk dalam WhatsApp group. Contohlah WhatsApp group lah. Apalah Zulaikha ni. Zulaikha sampai left group. Kecil hati. Apalah Zulaikha ni. Satu hari dia dah tak tahan. Dia buat kenduri. Dia panggil perempuan yang bercakap-cakap macam-macam ni. Datang. Mel datang. Aku nak buat makan-makan. Gitu. Lepas tu, dia buatnya mejanya panjang. Dan kita kata, dan dia dudukkan kawan-kawan dia ni untuk makan. Lepas tu dia kata, lepas makan ni kita ada makan buah, potong buah. Dan dia beri je mereka ni satu biji buah, satu mangkuk dan satu pisau. Maka dia buat-buat lah panggil Nabi Allah Yusuf dalam bilik. Daripada ujung sana, datang dekat mak angkat dia ni, engkau datang sini hantar makanan, dia kata. Ini perempuan ni semua tengah potong bawang lah. Bukan membawang. Tengah potong buah.
Tak tahulah dia sembang lah. Tengah potong buah ni apa gini. Nabi Yusuf keluar. Keluar hantar makanan tau. Dia tak tengok perempuan ni. Dia keluar sampai ujung sini. Ujung sana sampai ujung sini. Mak angkat dia tengah panggil dia. Mari sini, hantar makanan kat sini. Kenapa? Mak angkat dia ni nak buktikan, bukan aku nak ngejas. Aku dah tengok dia, korang pun tak tahan. Gitu. Keluarlah. Nabi Yusuf ni bawa makanan. Yang perempuan ni tengah potong buah ni tercengang. Apa perkataan dia dari Quran kata? Ini bukan manusia, ini malaikat. Gitu. Maka tak sedarlah tangan dia luka. Tak sedarlah adanya jari dia terpotong. Nak tahu Lepas tu barulah Zulaikha ni kata, padan muka korang. Baru kau rasa, macam mana aku rasa? Engkau baru tengok sekali. Aku tengok dia hari-hari. Ambil buah, ambil tu, bagi perempuan. Bawa jalan. Lepas tu Syahid jalan. Aku nak tengok akak 5 orang ni, siapa yang terpotong jari. Kau tengok siapa tu? Syahid. Tak handsome. Hancur buah? Geram. Kalau hancur buah lagi, takut. Pergi lalu-lalu dekat perempuan tengah maulid Nabi potong bawang. Pergi lalu. Makcik-makcik dia potong bawang kan. Kau apa hal ni? Dia kata. Wah, Jo apa hal? Saya nak ambil pinggang cik. Saya. Kena marah lagi. Kau apa hal ni? Kau perempuan kerja nyebuk ni. Ingatkan nak test market ingatkan saja nak standby lah 911. Berdarah tangan aku telefon ambulans. Kau apa hal ni? Confirm. Tak handsome. Dia kata apa? Baru kamu tahu apa yang aku hadapi. Akhirnya Nabi Yusuf ni dia sedar keadaan dia. Dia sedar. Dia sedar keadaan dia. Akhirnya dia minta dengan bapa angkat dia, dengan mak angkat dia. Dia kata penjarakanlah aku. Dia yang minta. Penjarakanlah aku. Kenapa? Dia tak nak nanti rosak masyarakat disebabkan muka dia yang cantik. Dia pergi Mesir. Orang kelaparan. Dia duduk atas bukit, atas batu tinggi. Dia tengok orang. Orang tengok dia, sebulan kenyang. Tengok je. Saya kau dah makan dah? Kau tengok aku kenyang tak? Tak kenyang Allah. Mana tak kenyang? Lapar lagi ya Allah. Confirm tak handsome. Kalau tengok orang datang, kenyang lah perut. Okey. Pegawai JAKIM datang, masih kenyang perut. Orang tengok dia sebulan kenyang. Orang tengok dia, orang terpesona sampai kenyang. Rupanya betul Orang kalau seronok, memang dia kenyang. Terpesona kan. Macam kita reunion lah. Orang kata beli makanan apa, potluck. Tak makan pun. Makan roti 1, 2, balik bawa lapar. Makanan dekat reunion ni berlambak-lambak. Tu kalau orang reunion tu jangan bukan makanan. Orang berbual lah. Orang bercerita, orang seronok. Jumpa kawan. Bawa air je. Allah, dahsyat dengki ni. Dahsyat dengki ni. Jaga-jagalah. Kalau kita boleh asingkan diri dan kita jangan bercakap pasal topik yang kita tak setuju lah. Terutama kawan tak setuju yang cakap. Satu nanti keluar ngumpat. Satu lagi keluar dengki. Dan jaga-jagalah. Dengki ni yang kita paling takut dia merosakkan amal. Maka sifat hasad ini kejahatan yang luar biasa. Ni Imam Ghazali kata apa? Hasad ni dia punya kategori kejahatan yang luar biasa. Kalau kita kata pembunuh yang luar biasa, selalu dia buat apa? Kerak 8, kerak 18. Betul tak? Wah, ni pembunuh luar biasa ni. Ni perogol yang luar biasa. Dia bunuh perempuan, dia kerak 4 badan. Dia potong 16. Macam orang beli ayam potong 16 lah. Dia buat. Wah, ini pembunuh perogol luar biasa. Dahsyat ni. Ini bukan kepala betul ni. Ni jahat, betul-betul jahat. Rupanya dalam hati ni ada kejahatan yang luar biasa. Nama dia hasad. Allah. Tu ulama ajar. Apa, macam mana cara nak elak? Dia ajar, nantilah kita baca lah. Satu, ingat dengan ilmu. Apa ilmu?
Engkau hasad, amalan kau kena bakar. Tu ingat tu pun dah cukup takut lah. Lagi satu, jangan tak suka orang. Jangan orang ni tak suka, orang ni tak suka, orang ni tak suka. Ada je benda tak suka. Kalau boleh, berkawan dengan semua orang lah. Kalau dia dapat, ingat, pujuk diri kita, ini takdir Allah. Allah bagi dia. Siapalah aku nak menukar takdir? Mana boleh? Allah bagi dia, tahniah lah. Tahniah lah kau dapat. Dia cerita dalam grup, anak saya dapat 5A. Syaitan akan cakap, kau tengok. 5A tau. Syaitan tu dengki Dia nak jahanamkan lagi amal kita. Dah lah amal dulu tak belajar, dah jahanam macam-macam. Ucap tahniah. Tahniah lah kak. Anak dapat 5A. Anak saya 2A. Padan lah dengan cara dia belajar pun. Tak apalah, mengakulah. Tak apa. Jangan cakap apa-apa. Jaga. Waktu tu, pemerintah api dah bersedia tu. Tengok. Ada orang dia suka baca posting orang dalam Facebook. Lepas tu dia komen ni. Alah belagak pergi Jepun konon. Ada saya tu Apa yang kau nak dengki pergi Jepun? Tak ada lah. Belagak pergi luar negara konon kata. Besok balik tak ada duit, baru tahu. Dia cakap itu. Itu sebenarnya dengki. Dengki. Dia bersembunyi di sebalik benda yang kebaikan lah. Aku bukan dengki, aku sebenarnya kesian dekat dia. Dia sebalik itu. Padahal, dia tak perasan, dia tak bau, hangit buka amal dia bakar. Jaga-jaga lah. Apa asal ni? Kejahatan yang luar biasa. Maksudnya kalau orang biasa, dia tak asal. Luar biasa ni dahsyat Allah Luar biasa ni kalau orang tengok terpegun lah. Gemuk yang luar biasa. Orang tengok, gemuk je dia. Tinggi yang luar biasa. Maksudnya bukan kebiasaan. Kita kalau nak hasad, kita baca hadis ni. Kita baca hari-hari. Kita baca sampai muntah. Apa yang kita baca ni? Ini. Rasulullah kata, Al-hasadu, Al-hasadu, yakulul hasanati kama ta'kulun nar lul khotabah. Sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu terbakar. Jaga-jaga. Kadang-kadang hasad ni dia bukan berlaku persendirian. Kadang-kadang dia berlaku secara jemaah. Tahu secara jemaah? Surau kita 20 ekor. Surau sebelah 40 ekor. Faham? Sekali hari nak korban, 10 ekor lari. Surau kita 20 ekor. Kita kata apa? Padan muka kau. Lembu kau dah lari. Itu apa tu? Itu kita suka nikmat dekat surau tu hilang. Betul? Jadi bila suka nikmat orang lain hilang, itu hasad. Badan muka surau tu. Lembu dah lari. Pada kesian dah lembu dah lari. Kalau rasa tak nak apa-apa, diam dalam mulut. Jaga-jaga. Ini satu AJK kena bakar malam. Kenapa? Padan muka surau tu. Dia suka orang yang dapat bala. Lembu dah lari. Ada kadang korban 5 ekor. 1 ekor ni liar. Menanduk, nak pegang tak boleh. Lompat. Kita pun pergi tengok nama. Siapa yang korban ni? Lembu siapa dia? Syahid, Fendi, War, Abang Alim. 7 orang. Syahid, Fadli, Adi. Aku lah, tak apa. Kau pandai kau masuk nama aku. Padanlah lembu ni liar. Yang korban orang ni liar. Kau hajar betul cakap. Tahu cakap itu? Sakit hati. Padanlah lembu ni liar. Yang korban ni tak ada diam je orang. Orang tu dia kata, ni Allah nak tunjuk ni. Tak payahlah jadi majalah Mastika. Tahu? Itu Allah nak tunjuk, itu bukan Allah kita.
Tengok satu lembu ni baik je. Siap panggil. Lembu, nombor 2 mai sini. Datang. Kau sembelih lah aku bang. Macam ni datang. Siapa punya lembu ni? Wah, dia ni aku tahu dia ni para wali ni. Para wali. Ni Syahir punya ni. Wali kedai kopi janganlah gitu. Oh, nampak lembu baik. Tak. Kita bukan menilai itu tau. Bukan kita nak nilai lah. Keikhlasan itu yang sampai pada Allah. Bukan darah dan daging pun sampai. Keikhlasan. Ikhlasnya hati dia meletakkan nilai korban tu macam mana lah. Ikhlas di hati dia meletakkan nilai korban tu macam mana. Lepas tu jangan. Nanti timbul dengki. Timbul dengki. Kalau lembu dia melompat, biarlah melompat. Kalau lembu dia baik, biarlah baik. Allah Ta'ala yang tahulah, kita tak tahu. Kita jangan cakap macam-macam. Jangan cakap macam. Ini sangat bahaya lah. Sangat bahaya. Jaga-jagalah. Jadi, apa yang dalam hadis ni kata, nak kena baca. Ini. Sifat hasad itu makan pahala kebaikan. Berapa banyak pahala kebaikan kita ada? Sampai kita pergi nak bakar ni buat apa? Seperti api memakan kayu yang kering. Dia bukan kata api makan kayu basah. Okey, basah lambat. Pergi kumpul kayu kering lah. Tengok. Bakar. Kejap je. Apa dia bakar? Dia bakar pahala. Ini yang takut ni. Besok balik pada Allah nak timbang dekat mizan. Tak ada apa nak timbang. Dah hangus dekat bumi. Kenapa hangus kat bumi? Hangus kat catatan. Kenapa? Engkau yang bakar. Bila aku bakar malaikat? Engkau bakar dengan api hasad. Hasad ni apa? Baru nak tanya. Hasad ni apa Dah mati dah sampai pada masa baru tanya. Hasad ni apa Sekarang lah tahu hasad ni apa. Kat sana tahu nak buat apa. Sekarang lah tahu hasad ni apa. Sebab tu dikatakan salah satu sifat yang wajib kita belajar dalam tasawuf. Sifat tak baik. Salah satunya apa? Hasad ni lah. Hasad ni. Biar hati kita tahu. Jangan dengki kat orang. Dan orang yang hasad ini. Lagi. Apa yang berlaku pada orang yang hasad? Supaya kita takutkan diri kita. Kau jangan hasad-hasad. Kenapa? Memang Ghazali kata orang yang hasad ini dia dapat akibat ni. Apa akibatnya ni? Jauh daripada kasih sayang. Jauh daripada kasih sayang. Jauh daripada apa? Kasih sayang Allah, kasih sayang manusia. Allah dan manusia. Jauh dari kasih sayang. Kita ni patutnya dekat dengan kasih sayang. Lagi apa? Sentiasa berada dalam siksaan dunia. 2. Ni atas ni ada tikus lari ke apa ni? Sentiasa dalam siksaan dunia dan juga akhirat. Kenapa dia kata dalam siksaan dunia akhirat ni? Kenapa? Di dunia ini dia tersiksa dengan tekanan perasaan. Kenapa tekanan perasaan? Geram. Ini anak dia dapat ini, anak aku tak dapat pula. Sama-sama minta MSM. Sama-sama kelayakan dapat. Dia dapat. Kenapa dia dapat? Kenapa anak aku tak dapat? Tersiksa jiwa. Lapiklah siksa ni. Ubatlah dia. Siramlah api kemarahan itu dengan satu ubat nama dia takdir. Fahamlah takdir. Jangan biar diri menderita. Jangan biar diri mana. Fahamlah takdir. Dia dapat takdir. Aku tak dapat takdir. Dah lah. Tutuplah cerita. Jangan siksa diri. Jangan tertekan. Jangan tekan. Tertekan handphone tak apa. Kenapa call tertekan? Tak apa. Tertekan perasaan, kacau.
Kerana bila-bila masa Allah selalu mencurahkan kurnianya kepada orang ramai. Bahkan kepada kawan-kawan orang-orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Dia kenal orang ni. Dan dia pula buat decision kata orang ni tak betul dapat. Dia pula decide. Sebenarnya dia bukan dia decide. Sebab benda yang diberi ni bukan milik dia. Nikmat, kesihatan. Jangan dengki orang 80 sihat. Jangan dengki dengan dia. Syukurlah dia sihat. Kita tengok dia jalan laju. Belagak pakcik ni. Besok dia sakit badan pun dia. Dia sakit mana kita suka dia apa? Suka hilang nikmat pada dia. Waktu tu kita dengki dengan dia. Waktu dia tengok pakcik sihat. Alhamdulillah sihat pakcik ni. Bagus. Tanya dia, pakcik, jadi pakcik buat apa sihat-sihat? Tak ada apa, aku makan tongkat. Tongkat apa? Tongkat apa-apa tongkat kau makan lah. Tongkat yang orang makan rebus. Pergilah makan. Patutnya minta nasihat, betul tak? Jangan dengki dengan dia. Jangan cakap, belagak pakcik ni, belagak. Besok aku tengok dia sakit pun pada muka dia. Ni dengki dah menyala ni. Buka amal terbakar. Lepas tu cakap, baguslah pakcik sihat. Bolehlah sikit datang surau. Tengok, sihat datang surau, nampak? Allah, Lepas tu banyak zikir. Jangan syaitan suruh. Kawal nafsu, jangan nafsu suruh. Benda ni lah. Benda ni. Jangan jadi badan kita ni, kita yang pukul. Dia kata apa? Jangan jadi diri kita ni, kita yang tekan. Badan kita jadi our own punch bag. Tahu punch bag tak? Tahu punch bag? Yang tomoh-tomoh itu yang digantung tu. Yang jual kat Ratu Panjang tu. Lepas tu ada seluar tu kan. Tu punch bag tu. Jangan jadi diri kita, kita yang jadi diri kita punch bag. Kita pukul, kita tekan, kita pukul, kita tekan. Kenapa? Ni hati yang tak baik. Bukan orang lain tekan. Kita dengki kat orang. Orang tu steady je. Tak ada apa. Kita yang tekan. Kita yang buat benda kita, diri kita tekan. Jangan jadikan diri kita ni punch bag untuk diri kita. Patut diri kita ni kita belai. Bagi dia elok, bagi dia baik, bagi dia sihat. Ini orang lain tak pukul. Kita pergi tumbuk hari-hari. Tumbuk. Pergi kerja, tengok jam tiket orang potong. Ton. Dia bukan ton tau. Dia tumbuk diri dia. Waktu tension. Balik kerja tension. Anak silap sikit, kena. Bini silap sikit, kena marah. Balik tenang pintu, berdemam. Pintu 6 bulan sekali tukar kunci. Kenapa? Ni geng 08 balik kerja. Gangster balik kerja. Saya tengok masuk kunci tak boleh. Kenapa? Tadi tension. Kenapa? Dia tekan diri dia dalam kereta. Dia tumbuk diri dia. Dia jadikan diri dia ni punch bag. Tak cukup diri dia, dia belasah bini dia pula. Dia lempang anak dia pula. Anak dia pun kenapa bapak aku ni? Lama dia kata, bapak ni kalau balik kerja macam ni. Jangan jadikan diri kita punch bag kita. Kita je sakit. Orang yang jam tu, dia tak ada apa-apa. Nak marah siapa? Dah jam. It's not beyond our control, betul tak? Kalau kita boleh faham, moga-moga hidup ni dia akan lebih, lebih apa? Bertenteram lah. Dan gitulah. Bertenteram, lebih rehat, lebih okey. Nampak jalan nak pergi mana. Nampak jalan pulang tu mati. Boleh nampak lah. Tapi kalau kita pergi tumbuk diri kita, tumbuk hati kita, tumbuk diri kita, tumbuk otak kita, lama kita lembik dengan diri kita sendiri. Ini dia katakan ni. Orang yang dengki ni, dia sentiasa rasa terseksa. Janganlah seksa diri. Cukuplah. Cukup-cukuplah. Dulu bodoh nak buat macam mana? Tak tahu. Tak belajar. Bengong-bengong sendiri. Sekarang ni tak nak bodoh-bodoh lah. Sekarang ni nak kena ada ilmu. Jangan pukul diri sendiri. Jangan tumbuk hati sendiri. Jangan tekan jiwa sendiri. Lepaskan dia bebas mencari Tuhan. Dia tekan. Bendanya tak perlu risau. Bendanya 60 tahun lagi dah risau lah. Aku ni pencen nak pergi mana ni? Janganlah pencen belum lagi. Sekarang ni kerja apa buat dulu. Okey. Maka sentiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan. Okey, sambung cik tanda.
Syahid tanda, Fendi tanda, Syahid tanda, Fadli tanda. Ah, mana tahu kan seorang tak datang, seorang ada. Gitulah. InsyaAllah. Dah ada gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf wa bi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.